Apa itu alam semesta? Bagaimana ia wujud? Bagaimana akhir pula riwayatnya nanti? Apakah tujuan hidup manusia dalam jagat raya ini? Pertanyaan-pertanyaan sedemikian sungguh mencabar minda. Dan kajian mengenai semua pertanyaan tentang alam semesta itu digelar sebagai ilmu kosmologi. Kosmologi dulunya adalah sebuah bidang ilmu spekulatif. Tetapi pada abad ke-20 dan abad ke-21, kosmologi telah menjadi sebuah bidang kajian ilmiah yang menggabungkan penguasaan ilmu astronomi, matematik, fizik kimia, kaji hayat, serta teknologi dan ilmu pendukung lainnya. Kosmologi telah menjadi kajian saintifik. Sejarah kosmologi penuh dengan nama-nama tersohor yang telah memberi sumbangan bererti. Antaranya Edwin Hubble, Albert Einstein, dan Stephen Hawking. Di dalam mengkaji alam semesta ini, biasanya manusia yang mempunyai pengetahuan, terutamanya dalam ilmu astronomi, mereka selalu menggunakan akal mereka untuk mengutarakan teori-teori berkenaan kejadian alam semesta ini. Jadi mereka menggunakan komputer untuk membuat segala andaian dan juga ramalan dan menjadikan ia sebagai satu teori, tetapi teori itu belum lagi boleh menjadi satu teori, ya. Jadi oleh itu teori itu hanyalah sebagai hipotesis. Jadi dalam hipotesis itu mestilah dibuktikan di dalam cerapan-cerapan ataupun apa yang lebih kita katakan observational astronomy, di mana bukti-bukti yang terdapat dalam alam semesta itu, data-data yang diperolehi adalah suatu data yang boleh menyamai dengan apa yang telah dinyatakan dalam hipotesis. Walau bagaimanapun teori-teori itu tidak akan berkekal lama sekiranya terdapat bukti-bukti yang baru yang boleh menyanggah teori itu. Maka teori itu akan menjadi suatu sejarah. Dengan memadukan pemerhatian melalui teropong canggih, bantuan komputer dan sejumlah perangkat teori, ilmu kosmologi dapat sedikit demi sedikit mencari gali dan memecahkan rahsia besar atau ingin tahu manusia mengenai alam semesta. Kosmologi akan mengkaji benda seberat-beratnya, misalnya lohong hitam, dan sehalus-halusnya zarah asas yang paling kecil seperti kuark yang akan menghubung kaitkan dengan pembentukan alam semesta. Ahli sains bersepakat menerima teori letupan besar atau Big Bang untuk menguraikan asal-usul dan perkembangan alam semesta yang dapat kita saksikan kini. Teori ini yang mempercayai segalanya bermula dari letupan besar. Letupan besar bermula sekitar 13.7 bilion tahun lalu.
Alam semesta bermula daripada titik nol menjadi sebuah ruang lingkup yang mempunyai berbilion galaksi dan bertrilion bintang. Jika anda kira semua butir pasir terdapat di semua pantai atau tasik di bumi ini, jumlahnya masih kurang daripada jumlah bintang di alam semesta. Teori letupan besar bertunjangkan kepada dua tiang teori penting, yakni teori relativiti umum yang diusulkan oleh Albert Einstein dan prinsip cosmological. Teori letupan besar membicarakan pada awal kelahirannya, alam semesta tidak mempunyai kehidupan. Ia adalah tempat sepi, dipenuhi tenaga tulen yang terlalu panas dan bertekanan tinggi. Selama 300 juta tahun, barulah muncul bintang-bintang generasi pertama yang terbentuk daripada gas hidrogen dan sedikit gas helium. Daripada kajian-kajian yang dilakukan di dalam alam semesta ini, maka penghuni yang paling banyak di dalam alam semesta ini adalah gas hidrogen ataupun atom hidrogen. So ini adalah unsur yang paling ringan yang terdapat dalam alam semesta ini dengan banyaknya. Dan daripada gas-gas hidrogen inilah maka terbentuknya bintang-bintang, akhirnya terbentuknya galaksi, dan seterusnya terbentuklah planet-planet dan sebagainya. Bintang-bintang itu jauh lebih besar daripada bintang masa kini dan hidup tidak lebih daripada beberapa juta tahun. Bintang-bintang yang terbentuk daripada unsur-unsur berat adalah kunci bagi terbentuknya planet-planet. Planet-planet terbentuk daripada sisa-sisa bahan pembentuk bintang yang berputar dan berkumpul membentuk jisim. Kenalkan mereka dengan gambar-gambar ataupun segala satu cabang macam bidang yang membawa satu penerokaan, iaitu di mana kita membawa mereka kepada tempat-tempat yang menarik seperti tempat pencerapan, dan dengan itu mereka dapat melihat apa-apa yang kita katakan pada mereka, seperti mana yang telah kita tunjukkan kepada mereka gambar-gambar, iaitu bulan, bintang dan segalanya. Dan kemudian perspektif kita kepada mereka ialah untuk cuba memahami bagaimana alam ini berfungsi. Membawa pada persoalan alam yang berfungsi ini ialah kita melihat bagaimana terbit matahari dan bulan, bagaimana cakrawala berada di sekeliling yang tidak pernah sekalipun daripada tergelincir dan sebagainya. Jadi semuanya menurut hukum-hukum dan alam yang telah ditetap oleh Tuhan. Kehidupan bagaikan tidak terlepas daripada proses lahir dan matinya bintang-bintang yang akhir, melahirkan bintang seperti matahari kita. Berapa usia alam semesta? Pengukuran alam semesta telah dimulai semenjak akhir tahun 1920-an, ketika Edwin Powell Hubble menemukan kenyataan bahawa alam semesta ini mengembang.
pada jarak yang besar, semua galaksi menjauhi antara satu dengan yang lain. Galaksi itu dibawa oleh ruang yang mengembang. Pengembangan ini diakibatkan oleh letupan besar, awal daripada semua jirim, tenaga, ruang dan waktu. Kosmologi mengira usia alam semesta dengan mengamati gerak galaksi-galaksi yang saling menjauhi itu. Alam semesta kita dipercayai bermula 15 bilion tahun dahulu. Masa dan ruang alam semesta ini bermula setelah berlakunya letupan yang amat besar yang dikenali sebagai letupan Big Bang. Semesta kita telah mengembang dengan kadar yang seragam dan pada kawasan-kawasan tertentu di dalam alam semesta yang mana ketupatannya lebih tinggi, maka terbentuklah galaksi dan seterusnya bintang. Okey, saya ambil contoh dari segi pendekatan astronomi ini sendiri. Dari segi saya daripada falak. Okey, saya kaitkan sedikit dengan falak syar'i untuk kajian kenampakan anak bulan dan kalender-kalender Islam dan sebagainya. Ianya amat, orang kata bulan, bintang, matahari semua ni tidak pernah mungkin janji. Dan sebab itulah kalender hijrah ni lebih bagi saya amat relevan dengan kehidupan hari-hari. Seperti yang kita tahu, hari dalam Islam bermula daripada waktu maghrib sehingga waktu maghrib satu lagi maksudnya. Bagaimanapun, dengan kemahiran penyelidikan dalam pelbagai bidang semakin giat dan maju, termasuk teknik pengukuran dan teori evolusi alam semesta meningkat, usia alam semesta dapat dipastikan dengan lebih tepat lagi. Melalui wahana Wilkinson Microwave Anisotropy Probe atau WMAP pada tahun 2001 yang ditempatkan pada jarak 1.92 juta kilometer di atas bumi, telah menghasilkan data yang dapat dianalisis selama 6 bulan bahawa umur alam semesta telah dikesan dengan tepat sekali pada awal tahun 2003. Alam semesta berusia 13.7 bilion tahun. Alam semesta akan terus mengembang dan mengembang selama-lamanya. Gas atom hidrogen yang ringkas yang ini, maka lahirlah atom helium dan seterusnya unsur-unsur yang lebih berat seperti atom karbon, oksigen, magnesium, silikon dan akhirnya besi. So ini adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam alam semesta yang juga kita boleh perolehi di bumi kita ini. Saat bermulanya letupan besar, alam semesta mula berkembang. Diperlukan sekitar 300 juta tahun selepas letupan itu untuk ia dingin dan memberi laluan kepada pembentukan jirim berlaku. Pembentukan jirim terjadi dengan gabungan zarah-zarah seperti proton, neutron dan elektron. Malahan, semua jirim dalam alam semesta ini terdiri daripada unsur-unsur ini. Proton dan neutron diikat menjadi nukleus dan atom adalah nukleus yang dikelilingi oleh elektron. Misalnya, hidrogen terdiri daripada satu proton dan dua elektron. Helium terdiri daripada dua proton, dua neutron dan dua elektron. Karbon terdiri daripada 6 proton, 6 neutron dan 6 elektron. Bahan-bahan yang mengandungi proton, neutron dan elektron seperti bahan lain digolongkan ke dalam jirim baryonik atau bahan biasa. Daya graviti menarik jirim-jirim menjadi kelompok yang membentuk galaksi dan bintang. Galaksi adalah gugusan bintang. Terdapat berbilion galaksi dengan berbagai-bagai bentuk dengan pelbagai isian seperti lohong hitam yang bertebaran wujud di alam semesta.
Bila kita dapat mengajak pemikiran mereka berfikir macam ni, jadi sekurang-kurangnya mereka mengetahui bahawasanya bidang ilmu astronomi ini bukan sekadar satu bidang yang meramalkan sesuatu, tetapi ia adalah berdasarkan segala perkiraan, perhitungan telah ditetapkan dalam apa yang ditemui oleh para ahli sains matematik, di mana kita anggap sebagai cakrawala ni mempunyai koordinat-koordinat dan jaringan-jaringan yang dikatakan koordinat alam semesta atau koordinat cakrawala. Jadi apabila kita telah membawa mereka pada mengenali semua-semua ni, maka mereka akan mengetahui bahawasanya peristiwa-peristiwa tertentu dalam alam mesti berlaku menurut ketentuan hukum-hukum dan parameter pemala yang bersesuaian dengan hukum matematik. Jadi apabila mereka memahami soalan begini, maka tidaklah mereka menganggap sebagai sana bila berlaku gerhana matahari, maka bukan ia sebagai sepatu yang ramalan semata-mata, tetapi ia berdasarkan satu teknik kiraan. Macam berlakunya peristiwa kejora, transit kejora, apabila ramalan yang dianggap sebagai ramalan itu dikatakan telah berlaku sejak 122 tahun yang lalu. Tetapi kita apabila kita membuat perkiraan, maka tepat pada 8 hari bulan Jun tahun 2004, apabila kita melihat di matahari, kita akan nampak satu titik sedang melintasi matahari itu. Dan bahawasanya perkiraan telah dibuat oleh para saintis dan ahli matematik memang diakui memang sangat tepat dan bukan sekadar untuk mereka reka atau meramalkan semata-mata. Setiap galaksi mempunyai beratus-ratus bilion bintang. Setiap bintang berkemungkinan pula membentuk tata suryanya. Seperti tata surya yang kita di bumi. Kita berada pada galaksi Bima Sakti. Setiap bintang boleh memiliki planet dan benda lain yang mengelilinginya dan seterusnya mempunyai kehidupan. Misalnya, sistem suria kita telah dibentuk 4.5 bilion tahun yang lalu. Ia mempunyai bahan kimia seperti karbon, nitrogen, oksigen dan banyak unsur berat. Semua itu berasal dari tindakan bintang atau daripada fenomena supernova. Secara umumnya kita bila kita menggalakkan seseorang meminati astronomi, kita sebelum ini kita memperkenalkan objek-objek cakrawala yang betul-betul yang penting dikenali seperti matahari dan planet-planet yang mudah dikenal pasti oleh para orang awam. Lagi satu ini saya tegaskan ialah untuk meminati bidang astronomi tidak perlu kita menggunakan peralatan-peralatan yang sangat sophisticated macam teleskop ini. Sedangkan cara yang paling mudah untuk memperkenalkan astronomi dengan menggunakan binokula yang mudah didapati dan murah harganya, selain daripada menggunakan peralatan yang ringkas seperti kertas dan kanta pembesar untuk kita membuat gambar ranjah matahari daripada kertas apabila kita mengenalkan dengan kanta yang dihalalkan ke arah matahari. Jadi teleskop macam ni ialah mendapatkan imej yang paling cantik lah, paling indah apabila kita pandang. Dan teleskop ini mampu memberikan kuasa pembesaran yang sangat tinggi, tetapi mestilah dengan menggunakan kaedah-kaedah yang boleh memberikan keselamatan apabila kita membuatkan pencerapan. Jadi untuk menggalakkan minat orang awam daripada segi astronomi ini, kita mesti membawa mereka kepada tempat-tempat menarik seperti pusat falak cahaya ini dan memberitahu mereka apakah kegunaan-kegunaan yang ada di belajar ini. Proses evolusi selama 13.7 bilion tahun telah menghasilkan segala-galanya pada alam semesta ini, termasuk Gunung Ganang.
lautan. Tasik. Kehidupan, termasuk flora dan fauna yang ada di bumi kita. Bagaimanapun, bidang kosmologi mendapati bahawa alam semesta tidak hanya terdiri daripada bahan biasa sahaja, malahan terdapat benda lain yang turut menyumbang ke arah komponen alam semesta. Data daripada WMAP mendapati bahan biasa merupakan hanya 4% daripada bahan alam semesta. (23% lagi wujud sebagai bahan gelap, dark matter, dan sebahagian besarnya, iaitu sebanyak 73%, adalah terdiri daripada tenaga gelap, dark energy. Tenaga gelap ini yang dipertanggungjawabkan sebagai kuasa yang memecutkan proses perkembangan alam semesta.